Baik, kembali dalam Malaysia Memilih. Kita tahu sekarang ini dah banyak parti-parti dan juga calon mengumumkan siapa yang akan bertanding di kawasan-kawasan tertentu. Selepas ini fasa untuk melihat kepada manifesto dan kemudian adalah penamaan calon dan sebagainya. Perikatan Nasional akan memuktamadkan barisan calon yang bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 pada minggu hadapan, dan pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pengumuman rasmi mengenai perkara itu dibuat pada 2 ataupun 3 November nanti. Ini saya belum dapat pengesahan daripada rakan-rakan lain. Kalau mereka semua dah siap, kita umumkan awal supaya semua calon akan buat persiapan 4 hari bulan. Mereka siapkan mengisi borang-borang penamaan calon, ada saringan daripada peguam kita. InsyaAllah bila dah selesai 5 hari bulan adalah hari penamaan calon. Jelasnya calon yang dipilih akan melalui proses saringan yang ketat membabitkan pelbagai agensi. Ini termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta lembaga hasil dalam negeri. Ia bagi memastikan individu yang mempunyai rekod bersih dapat diketengahkan sebagai calon yang bertanding mewakili gabungan itu. Dalam pada itu, tambah Muhyiddin, PN juga menyasarkan untuk bertanding lebih 3/4 daripada keseluruhan 222 kerusi Parlimen pada PRU 15 nanti. Pastinya kita sentiasa menantikan pengumuman-pengumuman penting daripada parti-parti politik, terutamanya calon-calon yang akan bertanding secara keseluruhannya di kawasan-kawasan Parlimen dan juga di kawasan DUN tertentu untuk PRU yang ke-15. Daripada sisi itu, kita membawa pula kepada sisi suara rakyat ataupun apa yang rakyat mahu. Ini kami bawakan kepada anda sentiasa untuk pastikan bahawa suara ini bukan sahaja melalui Astro Awani tetapi sampai kepada pemimpin-pemimpin anda nanti ataupun mereka yang sedang dan akan bertanding untuk PRU ke-15 nanti. Jadi, hari itu kita bersama dengan Faris Azman ketika berada di Teluk Cempedak, Pahang, dan juga hari ini dia berada di Temerloh, Pahang, sebab ada cerita lain yang dibawakan menerusi Temerloh. Kalau kita cakap di Temerloh, pastinya yang popularnya adalah ikan patin dan sebagainya. Tapi Faris mungkin ada dapatan daripada suara-suara rakyat di sana. Apa yang mereka mahukan dalam PRU ke-15 kali ini? Baik, terima kasih Zan. Betul, di Kuantan ada cerita-cerita di sebalik isu rakyat begitu dengan cerita monyet yang menjadi viral dalam beberapa hari ini. Tetapi saya berada dari Kuantan kami ke Bera kami ke Temerloh. Di Temerloh ini pula cerita mengenai ikan patin, di mana kami juga pada pagi sehingga lewat tengah hari tadi, di mana kami menelusuri di kawasan sekitar Sungai Pahang itu. Kalau kita tahu di Temerloh, Sungai Temerloh itu terdapat 2 sungai yang bercantum di Temerloh. Jadi kami cuba mendapatkan reaksi apakah harapan, apakah kita katakan masa depan peternak-peternak pengusaha ikan sangka patin yang menjadi antara role model ataupun agro tourism ataupun lebih dikenali di Temerloh ini sebenarnya sebagai gastro-tourism, di mana ramai yang datang ke Temerloh untuk merasai keunikan ikan patin Temerloh. Jadi apa yang mereka katakan, mereka harapkan bahawa sesiapa saja yang dapat memimpin terutama di Parlimen Temerloh dan di bawahnya terdapat lebih kurang 3 Dewan Undangan Negeri, masa depan pengusaha ikan sangka patin ini terus terbela seperti mana saya cuba ingin mendapatkan juga bekas-bekas penyandang-penyandang adun di sini, apa yang mereka telah lakukan kepada ikan sangka patin atau pengusaha ini, dan apakah mungkin perancangan untuk kerajaan negeri yang telah pun yang sedang dilaksanakan, kerana kita tahu pada 19 November depan di mana kerajaan negeri yang baru akan dipilih oleh rakyat, mandat itu akan diberikan. Tetapi kerajaan yang terdahulu, apakah planning pelan-pelan mereka, strategi mereka untuk memastikan bahawa peniaga atau pengusaha ikan sangka patin ini terus terbela. Dan ada beberapa isu sebenarnya mengenai ikan sangka patin, di mana kalau kita tahu ketika ini ikan sangka patin juga, di mana
harga dedak ataupun pelletnya sedikit sebanyak meningkat. Lebih kurang untuk seguni itu Ihsan lebih kurang RM75 jika dibandingkan sebelum ini. Jadi apa dikatakan bahawa kerajaan negeri sedang melihat perkara ini dan adakah terdapat subsidi dan sebagainya, itu masih lagi kita tunggu sebarang pengumuman. Tapi bagi pengusaha sendiri, ikan saka patin ini, di mana selain daripada harga, begitu juga terdapat ancaman ikan baung merah ataupun mekong, ikan baung mekong yang wujud sejak banjir 2014-2018, lebih kurang begitulah. Banjir yang besar berlaku. Sejak itu wujudnya ikan baung mekong ini, tidak tahu dari mana ikan ini, dan dia terus membiak di Sungai Pahang. Dan ancaman ini sangat serius, kata kepada nelayan sungai, begitu juga kepada peternak-peternak, kerana mereka katakan bahawa spesies ini menjadi spesies pemangsa dan makan apa saja ikan di Sungai Pahang. Jadi hasil terutamanya spesies ikan Sungai Pahang ini semakin lama semakin sedikit apabila pemangsa ini berada dan membiak secara banyak. Bukan hanya di Temeloh, malah kalau pergi ke Pekan, Perlipis, begitu juga ikan baung merah ini menjadi antara kegusaran terutamanya kepada nelayan sungai. Jadi isu ini kami dalami, begitu juga dengan isu-isu bagaimana kita katakan di Sungai Pahang ini untuk memastikan bahawa tiada lagi isu-isu seperti air yang terjejas, air terdapat pencemaran air Sungai Pahang yang mengakibatkan kerugian kepada peternak-peternak ikan saka patin dan sebagainya. Ini isu yang kami cuba dalami untuk mendapatkan reaksi mereka, dan sudah tentu isu ini kita angkat suara rakyat dari Temeloh agar pemimpin yang akan dipilih nanti memberikan apa saja yang mereka mahukan masa depan mereka di Sungai Pahang dan Sungai Temeloh. Dan satu lagi perkara yang menarik apabila Faris roving daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya daripada Kuantan pergi ke Temeloh, pergi ke Bera dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama apabila kita melalui laluan-laluan tertentu dari sudut pandang seorang wartawan, pastinya kita melihat kepada sudut-sudut berita. Contohnya, bagaimana Faris melihat kepada laluan-laluan berkenaan. Ini juga antara isu-isu penting untuk melihat kepada pembangunan, jalan raya yang baik, penghubungan antara kawasan satu bandar ke satu bandar. Tetapi dari segi landscape di Pahang pula, kalau Faris dapat rumuskan dari segi perjalanan Faris dalam beberapa hari ini, bagaimana keadaannya? Baik, sudah tentu kita lihat di Pahang ini, kalau sebelum ini katakan ada projek ECR dan dia akan memberi limpahan ekonomi kerana projek ECR. Begitu juga ECRL, di mana ia melibatkan juga penjimatan masa untuk berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Begitu juga pembinaan lebuh raya ataupun jalan-jalan baru. Ini juga antara isu yang saya fikir dan saya nampak sepanjang pemerhatian saya lebih kurang seminggu lebih. Kami berada di Pahang, di bumi Pahang ini dia ikutkan jalannya agak jauh perjalanan dari satu daerah ke satu daerah. Mungkin daripada Kuantan ke Bera itu mungkin lebih kurang 80 lebih kilometer. Kalau daripada Kuala Lumpur pergi ke Melaka lebih 180 lebih kilometer, lebih kurang begitu, mengambil masa 2 jam. Tetapi keadaannya mungkin jumlah ataupun jarak perjalanannya agak jauh. Tetapi dari Kuantan ke Bera, ia mengambil masa lebih kurang 2 jam lebih. Kerana walaupun 89 kilometer, kerana apa? Kerana geografinya, begitu juga jalan rayanya, struktur jalan rayanya, dia masih ada, masih digunakan oleh kita katakan penduduk setempat. Tetapi kita lihat mungkin perlu ada perubahan-perubahan sedikit. Kalau di Temeloh ini terdapat satu jalan yang menghala ke Bera, dikatakan jalan itu antara jalan tertua di Malaysia. Jadi mungkin jalan itu juga kalau ikutkan ada juga jalan berlubang-lubang dan sebagainya. Mungkin ini kalau kita nak komen secara dasarnya, mungkin dari penglihatan kasarnya memerlukan perubahan. Tetapi kita perlu dapatkan juga daripada pihak berkuasa apakah mereka ingin lakukan dan apakah mereka telah lakukan. Kerana infra ini juga antara isu-isu utama yang diinginkan rakyat. Jadi di Temeloh mereka mahu shopping mall. Begitu juga kalau saya katakan di Bentong, mereka mahu shopping mall yang besar. Ini apa yang rakyat mahukan. Kita cuba sampaikan sebenarnya. Banyak isu-isu rakyat
isu infra yang akan kita bawa. Banyak lagi isu menarik yang akan kami bawakan kepada anda, terutamanya isu yang berkaitan dengan rakyat. Ini sangat penting, terutamanya dalam Malaysia memilih PRU yang ke-15. Baik, terima kasih Faris Azman yang kini berada di Temerloh Pahang. Nanti selepas ini kita nak tengoklah mana lagi lokasi Faris akan pergi dan juga wartawan-wartawan kami yang kami tempatkan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak untuk dapatkan liputan sepanjang Malaysia memilih. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton Malaysia Memilih dan anda harus terus memilih saluran pilihan raya anda hanya di Astro Awani. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.